Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Khamis 19 Ogos 2021. So, tajuk untuk video hari ini ialah gabungan operasi tambah dan tolak wang yang diberi dalam bentuk ayat. Okey, cikgu tahu kalau kamu usaha, kalau kamu yakin, kamu memang boleh akan jawab dengan betul gabungan operasi tambah dan tolak. Tidak kira dalam nombor biasa ataupun dalam nombor puluhan ataupun dalam tajuk wang. Tetapi yang cikgu hendak ajar dalam video kali ini ialah apabila soalan yang diminta bukan diberi dalam bentuk persamaan matematik, bukan diberi dalam bentuk lazim, tetapi diberi dalam bentuk ayat. Jadi cikgu nak memperkenalkan kepada kamu macam mana nak menjawab gabungan operasi tambah dan tolak dalam bentuk ayat. Perlu diingat, oleh kerana cikgu nak ajar konsep, untuk video ni cikgu nak ajar konsep gabungan operasi ni. Jadi cikgu akan gunakan nilai wang yang paling kecil, iaitu nilai RM1 sahaja. Sen pun tiada. Okey, adakah dalam soalan begitu? Tak. Dalam soalan tidak mempunyai nilai yang kecil. Tapi sebab dalam video ni cikgu nak ajar konsep bagi kamu mudah faham, jadi cikgu gunakan nilai RM1 saja ataupun RM10. So kamu kena ingat ya, dalam periksa nilainya lebih besar. Perkara utama dalam video ni adalah untuk kamu memahami konsep gabungan operasi tambah dan tolak wang yang diberi dalam bentuk ayat. Kalau kamu faham konsep dia, kamu akan betul bagaimana cara untuk mengira soalan tersebut. Okey, selamat belajar dan selamat mencuba. Jadi, ada dua langkah untuk menjawab. Yang pertama, berdasarkan ayat soalan tersebut, kamu bina persamaan matematik. Okey, berdasarkan ayat soalan tersebut, kamu bina persamaan matematik. Pertama, kamu tentukan kedudukan operasi, kamu tentukan kedudukan nombor dan kedudukan jawapan yang diperlukan. Kemudian, kamu menjawab dalam bentuk lazim berdasarkan persamaan matematik tersebut. Okey, jadi bila cikgu bagi contoh soalan 1 dan nanti kamu buat latihan soalan 1, kamu tengok soalan 1 yang kamu perlu jawab dengan soalan 1 contoh yang cikgu beri. Jadi sebelum kita mulakan pengajaran, kita ingatkan semulalah apa terma-terma atau perkataan yang berkaitan dengan operasi tambah dan tolak. Iaitu operasi tambah, perkataan jumlahkan, perkataan tambah. Manakala operasi tolak, kurangkan, tolak ataupun tolakkan, beza. Jadi bila kamu jumpa terma atau perkataan ini, kamu tahu yang mana operasi tambah, yang mana operasi tolak. Kita lihat sekarang contoh soalan yang pertama, soalan 1. Cikgu ulang semula, contoh yang cikgu berikan nilainya lebih rendah iaitu hanya RM1 atau RM10. Tetapi apabila kamu dapat soalan yang sebenar, soalan bernilai lebih besar. Jadi soalan 1, tambahkan RM7.50 kepada beza RM10.90 dengan RM4.90. Itu soalannya. Tambahkan RM7.50 kepada beza RM10.90 dengan RM4.90. Bila kamu dapat soalan dalam bentuk ayat seperti ini, kamu cari dahulu perkataan atau terma yang merujuk kepada operasi. Untuk soalan ini ada dua perkataan iaitu tambah dan beza. Jadi kamu tahu tambah itu operasinya tambah, beza operasinya tolak. Jadi langkah yang pertama, kamu tentukan kedudukan operasi. Jadi utamakan operasi yang kedua. Apa maksud operasi kedua? Kamu tengok tambah, beza. Bila ada ayat macam ni, kamu utamakan yang kedua dulu, iaitu
beza. Jadi kamu bina sekarang persamaan matematik, tolak, tambah, sama dengan jawapan. Cikgu katakan tadi, kedudukan yang pertama ialah beza. So, beza tu tolak. Tolak, tambah, sama dengan jawapan. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, selepas kamu buat persamaan tersebut, persamaan operasi tersebut, kamu letakkan nombor pada persamaan matematik yang kamu bina. Tadi kamu bina persamaan matematik hanya ada operasi dan juga perkataan jawapan. Kali ini kamu letakkan nombor di antara operasi tersebut. Jadi kamu letakkan RM10.9 tolak RM4.9. Jadi pastikan bila kita menolak, kita letakkan nombor yang besar dahulu, barulah kita letakkan nombor yang kecil. Jadi kita kena letakkan RM10.9 tolak RM4.9, kemudian baru tambah RM7.5 dan kamu tukar jadi jawapan. Selepas siap persamaan matematik tersebut, kamu tuliskan dalam bentuk lazim dan selesaikan. Jadi, dah siap persamaan matematik tu, barulah kamu tulis dalam bentuk lazim. Dan oleh kerana kamu tahu soalan ni adalah soalan gabung operasi, jadi kamu tahu soalannya memerlukan kamu membuat dua bentuk lazim. Okey, satu, mula-mula kena tolak dahulu. Kedua, kamu kena tambah. Jadi RM10.9 tolak RM4.9, jawapannya RM5. RM5 tambah dengan RM7.5, jawapannya ialah RM12.5. Sekarang kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, kurangkan RM10 daripada jumlah RM7.40 dengan RM8.20. Okey, sama juga seperti soalan yang pertama, langkah yang patut kita lakukan ialah kita mengenal pasti perkataan atau terma yang berkaitan dengan operasi. Jadi perkataan atau terma yang berkaitan dengan operasi ialah kurangkan dan juga jumlah. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu bulatkan perkataan kurangkan dan bulatkan perkataan jumlah. Langkah yang pertama ialah menentukan kedudukan operasi, utamakan operasi yang kedua. Jadi dalam soalan yang kedua ni, operasi yang kedua adalah jumlah. Operasi yang pertama ialah kurangkan. Jadi operasi yang kedua ialah tambah. Operasi yang pertama ialah tolak. Jadi kamu tulis persamaan matematik, tambah, tolak sama dengan jawapan. Okey, sediakan persamaan matematik operasi dahulu. Langkah yang kedua, kamu letak nombor pada persamaan matematik tersebut. Jadi, persamaan matematik yang kamu sediakan tadi, kamu letakkan nombornya. Okey, RM7.40, RM8.20 kamu tambahkan, tolak RM10 sama dengan jawapan. Setelah siap, lengkap dia punya persamaan matematik berdasarkan soalan tersebut, tuliskan nombor dalam bentuk lazim dan selesaikan. Okey, kamu tuliskan nilai wang tersebut dalam bentuk lazim dan selesaikan. Maksudnya RM7.4 kamu tambah dengan RM8.2, kamu akan dapat jawapan RM15.6. Kemudian kamu bawa RM15.6 tu, kamu tolak dengan RM10, jadilah RM5.6. Okey. So, bila kamu bina persamaan matematik yang betul, maksudnya bila kamu buat bentuk lazim, jawapan kamu adalah betul. Cikgu ingatkan semula contoh yang cikgu bagi adalah dalam bentuk nilai yang kecil. Jadi
kalau nilai yang besar adalah dalam soalan yang sebenar. Cikgu hanya nak perkenalkan konsep, so cikgu bagi contoh dalam jawapan yang dalam soalan yang bernilai ringgit sah atau puluh sahaja. Sekarang kita lihat contoh soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni kamu tengok ya. Berapakah perlu dikurangkan daripada jumlah RM10 dan RM3 supaya menjadi RM7? Okey, jika ada soalan ayat yang mempunyai perkataan supaya menjadi, kamu akan lihat ada sedikit perbezaan jika dibandingkan dengan contoh soalan 1 dan contoh soalan 2. Okey, langkah pertama, kamu cari terma atau perkataan yang berkaitan dengan operasi. Jadi kalau kamu lihat, dikurangkan dan jumlah. Dikurangkan tolak, jumlah tambah. Jadi langkah yang pertama, menentukan kedudukan operasi, utamakan operasi kedua. Masih sama lagi. Iaitu operasi yang tambah pertama, tolak lepas tu. Kamu tengok cikgu kata utamakan operasi yang kedua. Jadi kalau kamu baca tu, jumlah yang kedua, tolak yang pertama. Jadi kamu susun, tambah, tolak. Tetapi kali ini, jawapan bukan berada di hujung. Jawapan tu kamu tengok berada di bahagian tengah tu. Sebab apa lain daripada soalan 1 dan 2? Kerana ada perkataan supaya menjadi. Okey? Bila ada perkataan supaya menjadi, kamu bina persamaan operasi tu, tambah, tolak, jawapan sama dengan. Kemudian langkah kedua, kamu letakkan nombor pada persamaan matematik. Okey? Jadi kamu letakkan nombor pada persamaan matematik. RM10 dan RM3 tu jumlah. Jadi RM10 tambah RM3 tolak jawapan sama dengan RM7. Jadi jawapan tak berada di hujung lah. Kerana ada perkataan supaya menjadi. Okay, RM10 tambah RM3 tolak jawapan sama dengan RM7. Okey. Kemudian, lepas kamu dah letak nombor pada persamaan matematik tersebut, kamu tuliskan nombor dalam bentuk lazim dan selesaikan. Okey, kamu tulis nombor dalam bentuk lazim dan selesaikan. Jadi senang sahaja untuk selesaikan. RM10 kamu tambah dengan RM3 jadi RM13. Okey? Dan kemudian RM13 tersebut kamu tolak dengan RM7 menjadi RM6. Jadi berapa yang perlu dikurangkan? RM6 perlu dikurangkan daripada jumlah RM10 dan RM3. Okey, kita lihat sekarang soalan yang keempat. Soalan yang keempat ni hampir sama dengan soalan ketiga, tetapi sedikit sahaja berbeza. Okey, kita bacakan soalan. Soalan 4. Berapakah perlu ditambahkan daripada beza RM11 dan RM6 supaya menjadi RM9? Okey, untuk soalan 4 ni sama juga dia ada perkataan supaya menjadi. Jadi dia group dengan soalan yang nombor 3. Langkah yang pertama, macam yang cikgu kata, kita cari terma atau perkataan yang mewakili operasi. Jadi dalam soalan ini, terma atau perkataan yang mewakili operasi ialah ditambahkan dan juga beza. Okey, so ditambahkan operasi tambah, beza operasi tolak. Okey, cikgu dah kata langkah yang pertama, tentukan kedudukan operasi, utamakan operasi yang kedua. Jadi kalau kamu baca, beza tu tolak, operasi yang kamu baca kedua operasi ialah beza dalam soalan. Jadi kamu buat tolak dulu, baru buat tambah. So kamu bina operasi, bina persamaan matematik, operasi saja, dia akan jadi tolak, tambah, jawapan. Sebab apa jawapan di tengah? Sebab Cikgu Riana kata ada perkataan supaya menjadi. So dia akan jadi tolak, tambah, jawapan sama dengan blank. So blank-blank ni apa kamu patut buat? Langkah yang kedua, meletakkan nombor pada persamaan matematik. So
So, kamu letakkan nombor pada persamaan matematik tersebut. So, bila kamu nak letakkan nombor pada persamaan matematik tersebut, kamu akan letak RM11 tolak RM6 tambah jawapan sama dengan RM9. Jadi, RM11 tolak RM6 tambah jawapan sama dengan RM9. Ni kamu dah letak nombor, dia akan jadi persamaan matematik yang lengkap. Kemudian, langkah yang ketiga, menulis nombor dalam bentuk lazim dan menyelesaikan. Tapi bila kamu lihat, berbanding dengan soalan ketiga, dia hanya ada 2 bentuk lazim sahaja. Tetapi untuk soalan yang ini, dia ada 3 bentuk lazim. Kenapa ya? Cikgu akan jelaskan. Okey, 11 tolak RM6 sama dengan RM5. Okey? Langkah yang pertama, bentuk lazim yang pertama. Tetapi kamu tak boleh RM5 tambah RM9 dapat jawapan. Ataupun RM5 tolak RM9 dapat jawapan. Ini kerana kalau kamu lihat bentuk lazim yang kedua, RM5 tambah jawapan sama dengan RM9. Dia tak boleh direct macam soalan ketiga terus dapat jawapan. So RM5 tambah berapa dapat RM9, kamu kena terbalikkan. Tengok dalam bentuk lazim yang ketiga, ambil yang RM9 tu kamu tolakkan dengan RM5, kamu dapat jawapan RM4. Sebenarnya untuk soalan ketiga pun dia boleh direct terus tolak dapat jawapan. Tapi yang ni tak. Dia kena terbalikkan. Kamu kena ambil RM9 tolak dengan RM5 jadi RM4. Okey, itu saja pengajaran kita pada hari ini. Jadi apabila cikgu berikan kerja sekolah akan diberikan dalam 4 soalan sahaja. Jadi soalan 1 kamu rujuk contoh soalan 1, soalan 2 kamu rujuk contoh soalan 2, soalan 3 contoh soalan 3 dan soalan 4 rujuk contoh soalan 4. Sangat penting untuk kamu memahami konsep yang cikgu ajar kerana konsep ayat ni bukan sahaja dalam wang ringgit tapi dalam nombor biasa lagi selalu digunakan. Jadi jika kamu faham teknik dan cara menjawab betul untuk soalan bentuk ayat gabungan operasi tambah tolak ni, walaupun nombor yang diberikan bukan wang tapi nombor biasa ataupun nombor puluhan, kamu boleh menjawab dengan betul. Selalunya soalan yang diberi adalah dalam nombor biasa. Tapi memandangkan kita sekarang belajar ringgit, jadi cikgu bagi soalan ringgit. Jadi selamat mencuba menjawab soalan yang cikgu berikan. Pastikan kamu menonton video ini lebih dari 1 kali supaya kamu faham dahulu, baru kamu buat. Selamat belajar dan selamat mencuba. Bye.